Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang lagi ke YouTube channel saya, Mystic Miss When the Silence Speaks. Hari ini saya nak berkongsi tentang sambungan tempoh hari lah. Kita pasal SK yang waktu ketika dekat tahlil tu. So after 2 months tadi tu saya dipanggil balik lah. I was called by my friend tentang makcik dia. Saya ni bukan orang pandai. Jadi alhamdulillah tadi tu sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah SWT tadi tu saya gunakanlah untuk membantu yang mana yang boleh lah. So pada malam tu saya dijemput kat rumah, pergi rumah dia, tengok makcik dia. Tak sangka hampir 2 bulan, baru 2 bulan lah, badan yang gempal, yang gemuk, tiba-tiba jadi kurus sangat-sangat. So masuk dalam ziarah, makcik dia tak boleh berbual sangat. Tangan dia asyik angkat dia. Makcik dia bilang asyik angkat dia. Dia nak mengharapkan orang inilah. Tu saya cakap okey lah. Saya mula bacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke telinga dia. Lalu dia sadar. Ketika itu suara lain lah. Suara dia amat halus sekali. Dan dia cakap dia nak balik. Itu actually suara makcik dia lah. Dia nak balik tapi tak boleh lah. Jadi ketika itu agak simpati juga kan, tengok keadaan dia macam itu. Jadi saya ambil keputusan untuk solat sunat 2 rakaat sebelum bantu lah. So selepas selesai solat 2 rakaat tadi tu, saya mulalah mana yang saya tahu bantuan. Saya ada tanya juga kenapa tak panggil ustaz-ustaz supaya diruqyah ataupun dia apa semua. Dia bilang pernah dah dipanggil 1 ataupun 2, tetapi ada lagi ketika orang panggil macam-macam halangan ataupun macam-macam sangka lah yang berlaku. So untuk pendekkan cerita tadi tu, saya mulakan sesi perubatan untuk keluarkan SK tadi tu lah. Jadi bila dah bermula tadi tu, sakit tadi tu dah mula cergas, agresif. Dia mula duduk atas katil, duduk bersila, dia cekak pinggang. Suara pun dah bertukar lah. Dia mengatakan bahawasanya dia dah buat perjanjian dengan arwahnya supaya ada 1 pewaris yang akan take over lah. 1 je yang dia minta, dia tak minta banyak. Jadi apa yang saya tahu tentang SK ni, dia ada beberapa perjanjian yang boleh kita buat. Salah satunya perjanjian sementara, lagi satu tu perjanjian untuk keturunan dia, dan satu atas pilihan dia tadi tu. Jadi ketika arwahnya tadi tu ada ambil SK ni, yang ikut dia ni tadi tu makcik dia yang tengah sakit sekarang ni. So ketika itu makcik dia kecil lah, umur dalam 8 ke 9 tahun lah. Dia bagi tahu tempat di mana dia buat perjanjian tadi tu dekat Singapura jugalah. Tapi orang yang pelihara tu dah tak ada dah, mati dah lama dah. Dan tempat yang mereka buat perjanjian tadi tu pun dah jadi urban. Pembangunan semua dah naik. So tadi bertanya apa perjanjian yang dia dah buat, arwahnya dah buat. Jadi bersuara tadi tu, dia mengatakan bahawasanya perjanjian tu akan diwarisi oleh makcik dia. Dia sebutkan nama makcik dia, berbintikan mak dan tarikh lahir makcik dia, tentang perjanjian-perjanjian dia semua. So ketika itu
Bila arwahnya tanya makcik dia tadi tu, makcik dia enggih lah nak. Dan mungkin waktu tu dia masih kecil dia tak tahu apa-apa. So dah tanya soal jawab semua kedebuk. Saya cakap dengan dia lah, tak ada satu pun antara waris arwahnya yang nak ambil. Orang tak nak ambil. Tapi dia mati-mati dia nak lah. Pasal apa? Itu perjanjian antara arwahnya dengan makcik kawan saya ni lah. So perjanjian tadi tu harus diputuskan dengan menggunakan beberapa cara lah. I mean bukan kebomohan kedukunan saya bukan bomoh, saya bukan dukun. Gunakan ayat-ayat Allah SWT tadi tu untuk memutuskan perjanjian tadi tu antara SK tu dengan makcik dia. So pertama sekali tadi tu nak kena meredakan makcik dia tadi supaya makcik dia sedar sebagai human, sebagai manusia balik. Tapi tak boleh lama lah, dalam masa 17 minit saja untuk buat apa-apa yang kita nak kena buat lah, soal jawab. Okay, Alhamdulillah tadi tu dia dapat sadar, be herself. So banyak pertanyaan saya tanyalah. Pertama tadi tu mana barang tu dia simpan, apakah jenis SK yang dia ambil, apakah makanan dia tetap inilah kan. So diterangkan benda tu kat sini, perjanjian yang dia minta tu untuk jaga keluarga dan untuk kestabilan dan kewibawaan diri dia tadi tu. Dan dia ada sajenan tiap-tiap masanya tu lah. Jadi coincidentally sajenan dia tu besok, hari besoknya tu, maknanya tadi tu lepas pukul 12 malam hari ni sajenan dia tu tadi. Jadi barang yang mana dia simpan tadi tu pergi ambil lah. Kita tak ada pilihan lain melainkan untuk pecahkan seramik dekat master bedroom yang sebelum masuk ke master bedroom ke toilet. So dapat pecahkan 1.5 petak. Kat dalam tu kita ada jumpa lah barang tu. Dia bukan benda yang besar, tapi dia adalah benda yang tipis, seperti bukan kertas, ada kain yang tipis, beberapa helai rambut dengan kuku lah. So dapat keluarkan, saya tanyalah macam mana pula boleh ada benda di sini. Dia bilang diorang dah 2 kali pindah, termasuk rumah yang latest yang dia tinggal tu, it's a second house lah. So daripada kampung pergi ke rumah lagi satu, dia akan bilang kontraktor supaya satu tempat tu jangan disimen dulu. Sama juga rumah sekarang yang dia duduk ni. So kita dapat ambil barang-barang tu semua, dapat kumpulkan, lalu saya buat lah. Saya minta semua semayang hajat, solat hajat sama-sama, kerana tak ada masa kan. So dalam masa 15 minit tadi tu Alhamdulillah perkara tu semua dah dapat dibuat. Dan akhir sekali tu genap pada waktu tu makcik dia bertukar lah. So daripada situ Masya Allah, syukur Alhamdulillah, Allah dapat beri bantuan. Dengan adanya barang-barang tadi tu dapat buat pemutus dan dia buat perjanjian bahawasanya dia akan return balik untuk makcik kawan saya punya keturunan. Tapi syukur Alhamdulillah ketika itu pemutusan dah dibuat. Barang-barang yang kita jumpa tu dah dikumpulkan balik, simpan dalam satu bejana, dan bejana tu harus dibuang oleh pesakit lah, ataupun ahli keluarga pesakit. So ketika tu dah selesai semua, Alhamdulillah, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah membantu menyelesaikan masalah tadi tu. Makcik dia pulih lah. So saya berpesan bahawa barang-barang ni semua harus didispose dekat open sea ataupun dekat air yang mengalir dalam masa 7 hari. So pada malam kejadian tu dah selesai semua dalam pukul 11.40 ke 11.45 malam. Dah selesai semua. Saya minta semua solat syukur 2 rakaat, dah selesai, kedua semualah. Saya pun dah berangkat pulang. Tapi tepat pada pukul 1 suku pagi
kawan saya telefon lagi, bahawasanya mereka mendengar suara-suara yang pelik-pelik lah. Cakap okey lah, you guys just ignore sampai besok malam nanti kan, cuba bertahan sampai besok malam. Barang tu akan didispose lah kat mana-mana yang saya akan kasih tahu tempat dia. So malam tu that was a terrible night for them. Saya cakap dia dengar orang menangis, dia akan dengar orang terpekik, macam-macam suara lah. Yang macam kata orang tadi merisaukan orang, ataupun supaya orang rasa fed up, then just accept the offer. Yang Alhamdulillah tu beramai ada kat situ, termasuk keluarga kawan saya, ipar, doai semua yang bermalam kat rumah dia lah tu malam. Alhamdulillah lah, support from the family kan. So perkara tu berlaku sampai pukul 4 lebih pagi sebelum subuh. Baru senyap lah tu benda. So pada keesokan harinya, hari Jumaat malam Sabtu lah, saya dijemput dari rumah pergi sana, just to assist them untuk dispose benda tu. Dia ada pesan lah, kalau boleh banyakkan puasa Senin Khamis kan, banyakkan amal ibadat dan baca ayat Quran lah selalu, untuk menenangkan hati dan keadaan rumah tadi tu. So bila bawa diorang pergi kat satu tempat lah untuk dispose benda tu, suami pada kawan saya punya makcik ni sanggup lah untuk buat. So dia bawa lah, saya assist dia dari belakang. Kita dispose kat satu tempat tu, saya tak boleh bilang tempat dia kat mana, tak maaf. So bila ketika dah dispose tadi tu, cara nak dispose, ada surah-surah yang perlu dibaca dan doa-doa yang perlu dibaca. Selepas tu baru dispose. Ketika dispose tadi tu lah, ketika dispose ada 4 orang, termasuk kawan saya juga. Ketika benda tu dah dicampak dah terkena pada air tadi tu, ada suara jeritan lah, jeritan suara wanita, mungkin tengah marah ke apa kan. So benda tu dah didispose. Ya Alhamdulillah, selepas berapa tahun lah, few years saya terserempak dengan makcik dia, di mana tadi tu dia yang kenal saya, bukan saya kenal dia. Berbual lah, dia bilang Alhamdulillah so far dia dapat pergi haji, dia dapat buat few times umrah semua, di mana tak ada apa-apa. Tapi saya nak pesan satu, SK ni dia bukan satu je, dia ada bermacam-macam. Terpulang pada yang nak memelihara SK tadi tu, dia nak memelihara SK tadi tu untuk apa, tak maaf saya tak boleh sebut nama dia penuh. Ini yang saya diberitahulah oleh orang yang bijak pandai. Lepas 7 malam jangan sebut perkataan tu. So SK ni dia ada beberapa macam jenis. Ada yang apa kata orang tu hebat, di mana tadi tu is very difficult for you to get it of it, because perjanjian tu ada, termasuklah perjanjian dengan keturunan, dengan darah dia. Itu yang amat susah sekali lah. Tapi Alhamdulillah tentang kes ni, DPSK yang diambil tu cuma 1 orang, bukan keturunan. Jadi perjanjian dia tadi tu ada, tapi tak kuat lah. Disyukur dengan bantuan Allah SWT tadi semuanya dah selesai. Saya pesan ni sekali pada siapa-siapa kat luar sana yang ada SK ke, yang teringin nak ambil SK, berfikir-fikirlah dulu bahawasanya anda akan hidup senang sekarang, dan anda akan terima balasannya ketika anda dah mati nanti. Dan mati dah satu hal, yang mana yang hidup pun harus terima balak-balak ni semua. Wa na'udzubillah min zalik summa wa na'udzubillah. Jadilah itulah kisah ringkasnya tentang kesinambungan cerita tempoh hari tu. Okey, insya-Allah jumpa saya di saluran YouTube saya yang lain. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di bawah naungan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video saya yang selanjutnya.
Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya, Mystic Miss When the Silence Speaks.